Web Hackzor 101 dari noobs sampai jadi master. Web Hackzor 101 DVWA walkthrough dari noobs sampai jadi master. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi menonton channel Abang Rimau. Kepada yang baru menonton, jangan lupa untuk tekan butang like, share, komen dan subscribe. Sebelum tu Abang nak minta maaf banyak-banyak pada follower Abang, pada subscriber Abang. Lama dah Abang tak upload video dalam YouTube channel ni guys. Memang sangat-sangat busy guys, minta maaf. Okey, video kali ni agak panjang sebab Abang nak settlekan habis walkthrough untuk DVWA. Kita buat sampai habis, lepas ni kita tak cerita lagi dah pasal DVWA dalam Metasploitable 2. Okey guys, sangat-sangat busy guys, minta maaf guys. Untuk itu Abang nak ingatkan korang, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara guys. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Okey guys, tanpa membuang masa, jom. Okey guys, sebelum kita buat SQL Injection Attack Practical, Abang nak cerita apa itu SQL Injection Attack. Okey, dalam satu senario, kita ada satu aplikasi web. Dia ada interaction dengan database. Maksud dia, user boleh key in data dan data akan disimpan dalam pangkalan data. User boleh buat carian pada ruangan text input contohnya, dan data akan di-retrieve daripada pangkalan data. Sekiranya aplikasi tersebut tidak dibuat dengan baik, maksudnya tidak diamalkan secure coding pada aplikasi tersebut, tiada input sanitization yang baik, tiada input filtering, berkemungkinan attacker dia boleh inject malicious SQL queries pada aplikasi tersebut, pada ruangan text box tadi tu. Dia boleh inject dan database akan retrieve maklumat ataupun data-data yang diinjek oleh attacker tadi. Okey. Jadi jenis-jenis SQL injection attacks dia ada 3 jenis guys. In-band, out of band dan inferential ataupun blind. Nanti kita akan tengok in detail satu persatu. Bagi in-band ni yang common ataupun orang panggil classical SQL injection attack. Dia ada 2 jenis, error based dan union based. Kemudian kita ada out of band. Okey, apa benda out of band? Nanti Abang akan ceritakan dekat korang. Okey, blind injection. Dia berdasarkan daripada boolean base, true false ataupun time base. Okey, yang ini adalah jenis-jenis SQL injection. In-band injections. In-band SQL injection adalah sejenis SQL injection attack yang paling mudah untuk kita kenal pasti dan untuk kita exploit. In-band bermaksud kaedah ataupun method connection ataupun communication yang sama yang digunakan untuk mengeksploit kerentanan SQLi dan menerima hasil dari medium yang sama. Maksud mudah dia macam ni guys. Macam dalam contoh tadi, aplikasi web bercakap dengan database. Lepas tu ada satu ruangan input. Attacker dia inject dekat situ. Kemudian apa yang diinject tu di-retrieve daripada database, dipaparkan pada page yang sama ataupun medium yang sama. Okey, sebagai contoh, attacker membuat in-band SQLi attack pada satu aplikasi web dan kemudiannya dapat mengekstrak data dari pangkalan data melalui aplikasi web yang sama. Okey, dalam in-band injections ni dia ada 2 jenis, error based dan union based. Error based adalah jenis SQL injection yang paling berguna untuk mendapatkan informasi tentang struktur database dengan mudah kerana error dari database terus dipaparkan pada browser. Jadi maklumat-maklumat yang diperlukan oleh attacker tu dipaparkan melalui error MySQL. Dan yang itu dipaparkan pada browser. Kenapa jadi macam tu? Sebab developer tidak tutup error. Display error tu dia biarkan on. Okey, jenis yang kedua adalah union based SQL injection. Jenis SQL injection ini menggunakan operator SQL union bersama dengan pernyataan select untuk mendapatkan hasil tambahan ke page. Ni nanti dalam contoh payload korang akan nampak lebih detail, akan nampak lebih jelas. Abang akan tunjukkan.
Metod ini adalah cara paling biasa untuk mengekstrak data dalam jumlah yang besar melalui kerentanan SQL injection. Okey, kita tengok contoh-contoh payloads dalam in-band injections. Yang ini yang jadi jenis union based injection. Okey, kita akan tambah union. Maksud union ni, dia dah buat satu select, kita buat lagi satu select. Okey, union select 1. Sekiranya ada error, dia akan bagi tahu sekiranya bilangan kolom semasa tidak sama dengan bilangan kolom yang kita letak ni. Ni ada satu saja kolom, dia akan kata error. Dia kata different column, something like that lah. Jadi kita terus increase sampai tak ada error. Kemudian kita boleh inject function database ni, dia akan paparkan nama database. Lepas tu kita boleh dapatkan table name. Kita buat concatenation. Kita retrieve daripada table information schema. Rahsia ni apa benda? Rahsia ni nama database. Macam mana kita dapat? Dekat sini tadi. Kita dah runkan function database, dia akan keluarkan nama database. Nama database dalam kes ni adalah rahsia. Okey, lepas tu kita nak dapatkan column name. Macam mana? Yang ini syntax ataupun payload dia, guys. Okey, daripada table pengguna. Sebab dekat sini dia dah list out kan semua table-table dalam database rahsia. Bila kita dah dapat column name ni, kita boleh retrieve data yang kita nak. Biasanya attacker akan dapatkan maklumat username dan password ataupun maklumat-maklumat lain. Okey, guys. Kita tengok pula inferential ataupun blind SQL injection. Tidak seperti in-band injection di mana kita dapat melihat hasil serangan secara terus dalam browser. Blind SQLI adalah ketika kita hanya mendapat sedikit ataupun tak ada feedback ataupun respons untuk memastikan apakah injection yang kita lakukan berhasil ataupun tidak. Ini kerana error message telah ditutup. Walaupun error message telah ditutup, tapi dia masih lagi vulnerable pada SQLI. Sebab developer tidak buat secure coding ataupun tidak buat input validation yang betul. Dalam blind SQL injection ni dia ada dua jenis, boolean based dan time based. Okey, boolean based SQL injection merujuk kepada respons yang diterima daripada SQL injection attack, sama ada betul ataupun salah, yes or no, ya ataupun tidak, true or false, on, off, 1, 0 atau apa-apa respons yang mempunyai hanya dua outcomes. Itu maksud boolean. Outcome ataupun respons itu yang menunjukkan sama ada SQLI itu berjaya ataupun tidak, guys. Okey, time based. Time based blind SQL injection sangat hampir ataupun sangat mirip dengan boolean based injection. Payload yang sama dihantar tetapi tiada indikator visual sama ada attack itu berjaya ataupun tidak. Sama ada condition tu true ataupun false, kita tak nampak dekat page tu, nampak sama saja. Jadi kita try inject time base. Untuk itu attacker akan menambah time pada attack query. Teknik time delay ini dalam SQL kita boleh gunakan function sleep. Akan digunakan bersama union statement. Sekiranya ada kerentanan SQLI, function sleep berkenaan akan dijalankan. Dan attacker boleh memanipulasi keadaan ini untuk mengekstrak data atau lain-lain perkara. Kita tengok contoh-contoh payload dia, guys. Ini adalah contoh payload untuk boolean base. Okey, untuk boolean base kita akan pakai like biasanya. Untuk kita detect, untuk kita kenal pasti sama ada ke tidak data yang kita nak retrieve daripada database tu. Sama macam tadi, sama macam union base. Cuma kali ni where database ni kita perlu letak condition. Sebab apa? Dia tidak keluarkan error ataupun dia tidak keluarkan maklumat nama database tu direct. Okey, tapi kita kena retrieve satu persatu. Kita letak R. Jadi kalau table tu database tu bermula dengan huruf R, dia akan return true. Kalau database tu tak bermula dengan huruf R, dia akan return false. Macam itulah seterusnya, guys. Yang ini untuk kita dapatkan senarai tables. Yang ini untuk kita dapatkan senarai columns. Yang ini untuk kita retrieve username dan password.
Yang ini pula adalah contoh payload bagi time based injection. Sama juga macam tadi, sama juga macam union base, cuma kali ni kita tambah function sleep. 5 ni maksud dia 5 second. Jadi sekiranya injectable ataupun vulnerable, dia akan delay selama 5 second. 1, 2, 3, 4, 5 baru dia retrieve page. Kalau tak dia akan duduk pusing aja. Sekiranya false, dia terus paparkan page tanpa dia jalankan function sleep ni. Okay guys. Okay, out of band injection. Out of band injection adalah tidak common kerana ianya bergantung pada features tertentu yang di-enable pada server pangkalan data atau berdasarkan pada business logic error pada aplikasi tersebut. Ini membolehkan attacker membuat external network call sebagai result dari SQL query yang di-inject guys. Serangan out of band diklasifikasikan dengan memiliki dua communication channels yang berbeza. Apa maksud dua communication channels yang berbeza? Okey, dalam in-band injection, attacker akan inject melalui satu channel web application tersebut dan dia akan dapat data yang dia nak melalui channel yang sama. Berbeza dengan out of band injection ni. Satu untuk membuat serangan dan satu lagi untuk mengumpulkan hasil. Contohnya channel serangan mungkin berupa web request dan channel pengumpulan data mungkin dengan memantau request HTTP ataupun DNS yang dibuat ke servis yang dikawal oleh attacker. Jadi attacker akan set up satu dummy DNS ataupun satu dummy HTTP server untuk retrieve. Dia dah inject daripada channel web application, dia retrieve daripada dummy DNS ataupun dummy HTTP server yang dia kawal. Okay, yang ini kita visualizekan macam mana out of band injection tu tadi guys. Ni yang tadi abang cerita lah. Attacker akan buat SQLI attack request pada aplikasi yang vulnerable. Okey, dia buat dekat sini. Dia inject. Kalau in-band, dia akan dapat balik melalui aplikasi. Daripada channel yang ini juga. Tapi yang dikatakan out of band adalah server pangkalan data akan menjalankan payload out of band attacker dan menghantar result ke servis yang dikawal oleh attacker. Mungkin dekat sini attacker ada satu DNS server. Okey, jadi dekat sini yang dia akan hantar extract maklumat, pangkalan data akan hantar data yang di request oleh attacker dekat sini tadi, melalui sini. Okay guys. Apa langkah-langkah pengukuhan, basic langkah-langkah pengukuhan untuk elakkan SQL injection ni guys? Pertama, prepared statements dengan parameterized queries, input validation dan escaping user input guys. Okay, selesai bab teori pasal SQL injection. Lepas ni kita akan buat practical guys. Okay, tanpa membuang masa kita akan buat lab exercise untuk SQL injection. DVWA walkthrough part 3. Macam biasa korang boleh download lab guide abang ni dekat GitHub abang. Link abang akan share dalam ruangan description. Okay, so kita akan go through satu persatu challenge daripada low level, medium level, kemudian kepada high level. Macam biasa, startkan Metasploitable kita dan kita access DVWA page kita. Okay guys. Never. Sekarang ni security level dia kita tukar kepada low macam biasalah. Okay, kita akan buat SQL injection. Okay, so dekat sini kita ada satu user input. Kita ada button submit. Okay, korang boleh klik pada source code dia, view source. Kita tengok source code dia. Okay, kalau kita tengok kat sini guys. Okay, dia hanya ambil user input ID daripada parameter ID. Kemudian dia akan executekan SQL statement ni. So dekat sini kita boleh buat SQL injection. First kita nak tengok behavior application ni, kita try masukkan any valid user ID. Okay, dia return. Okay, ID, first name, surname. Yang ni dia ambil daripada database lah ni. ID 2. Okay, ada 3. Hack. 4. Pablo. 5. Bob. 6. Okay, 6 tak ada, dia tak return apa-apa data. Maksudnya dalam row ID tu ataupun row table tadi tu hanya ada 5 data saja. Itu sebab bila kita letak 6 ataupun 7, dia tak
return result. Dekat sini lah kalau kita tengok. Where user ID kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat sini yang nanti attacker akan append. Kita akan append union SQL injection. Okay guys. So sangat ni. Okay. Sekarang ni kita try trigger error dia. Kita letak tick sign ataupun single quote. Okay, dia keluar error. So yang ini tadi kita dah bincang. Yang ini adalah daripada jenis in-band injection. Error base. Sebab apa in-band injection? Dia reflect dia punya result tu dapat dalam channel yang sama. Channel yang sama maksud dia dekat mana kita inject, dekat situ yang kita dapat. So sekarang ni kita nak try kenal pasti ada berapa banyak kolom semasa guys. Jadi kita pakai order by 1. Okay, tak ada error. Order by 2. Okay, tak ada error. Order by 3. Zap, dia kata unknown column. Maksud dia ada 2 kolom semasa yang dipaparkan. So, kita boleh buat union injection. Union select. Okay, huruf besar dan kecil tak ada masalah sebenarnya. Select. 1, 2. Okay. So, apa kita letak 1, 2, kita nak tengok. Dia reflect dekat mana. Kenapa ni? Okay. Zap. So, dia akan reflect dekat sini. 1 ataupun 2 sini. So, kat sini kita boleh sinilah kita akan pakai point untuk kita buat injection nanti. Sama ada 1 ataupun 2, dua-dua boleh pakai. Sekarang ni kita type version. Ni function dalam MySQL untuk paparkan version. Zap, dia keluar version. Okay, database. Nama database semasa. Ni dalam MySQL saja guys. Zap, DBWA. Kalau dalam DBMS yang lain, lain lah dia punya function dia. So korang boleh tengok lab guide ni, boleh follow. Sekarang ni apa yang kita nak buat, kita akan cuba dapatkan senarai database yang ada. Senarai database yang ada dalam DBMS ni. Okey. Kita masukkan payload dan kita tekan submit. Zap, dia dah keluar guys. Information schema, DBWA, Metasploit. Yang ini nama-nama database. Dalam kes kita, kita akan tengok DBWA punya database. Lepas dah dapat nama database, dah dapat senarai database ataupun nama database, apa yang kita nak buat? Kita nak dapatkan senarai tables dalam database berkenaan. So kat sini adalah payload yang korang boleh gunakan untuk dapatkan senarai tables pada database semasa. Database semasa tadi apa? DBWA. Okey, tekan submit. Zap. Okey, so sekarang ni inilah senarai tables dalam database DBWA. So kita ada guestbooks, users. Lepas dah dapat database, lepas dah dapat senarai table, kita nak dapatkan senarai kolom bagi ada table berkenaan, table-table tertentu yang kita nak dump data dia. So dalam kes kita nak dapatkan kolom dalam table users. So yang ini adalah payload untuk kita dapatkan kolom dalam table users. Kalau table lain yang ni korang tukarlah nama table dia. Okay. So kita inject payload tadi untuk dapatkan senarai kolom bagi table users. Okey, kita ada user ID, first name, last name, user, password, avatar. Sekarang ni kita nak cuba dump, dapatkan data bagi password, dia punya username. Untuk itu korang boleh gunakan payload yang ini guys. First name, ni nama kolom tadi tu, ni password. Yang ini dia punya pemisah, delimiter, tanda apa tu, colon. Okey. Apa lagi kita inject. Okey, dah keluar dah. First name, admin, password dia yang ini. Ni bukan password clear text dia, real password dia. Yang ini password yang dia dah hash. Dia hash dalam MD5 lah. Dia punya algoritma dia. Kadang-kadang kita tak kenal hash ni apa benda. Hash ni apa benda kan. Jadi kita akan pakai satu tool yang nama dia hash identifier. So korang boleh startkan Kali Linux WSL. Okey, dah start. Kita type hash identifier. Ni satu tools untuk kita kenal pasti hash tu format apa. Okay. So sekarang ni kita copy hash ni tadi. Dan kita pastekan, kita enter.
Nampak? Dia dah guess. Dia kata yang ini adalah MD5. Kalau hash jenis-jenis lain pun kita boleh gunakan hash identifier ni, dia boleh kenal pasti. Sekarang ni kita dah dapat senarai hash ni kan. Okey, cuba korang copy keseluruhan. Lepas tu create satu text file. Pakai notepad kita paste. Okey, sekarang ni kita clean up sikit. Benda ni kita tak nak. Okey, kita adjust. Biar dia dalam bentuk macam gini. Tanda delimiter koma ni kita buang. Okey, biar dia list macam gini guys. Apa yang kita nak buat adalah kita nak crack password-password ni menggunakan John the Ripper. So kita save, letaklah nama file itu crack. Contohnya crack ke apa ke, tak kisahlah apa-apa nama file dia. Tapi pastikan format dia begini guys. Okey. Pergi pada kali WSL kita, pergi pada path di mana file crack tadi kita simpan. Macam kes abang letak dekat desktop. Okey, cat crack. Yang ini dia. Okey, yang ini yang kita akan crackkan menggunakan John the Ripper. Korang boleh rujuk dekat lab guide, kat sini ada dia punya syntax macam mana kita nak gunakan untuk kita crack password menggunakan John the Ripper. So sekarang ni kita jalankan command, kita type John format. Format ni kita identify sebab kita dah kenal pasti dah dia punya format hash tadi tu adalah MD5. Dan kita specifykan nama hash file yang kita dah simpan hash tadi tu untuk kita crack. Kemudian tekan enter. Okey, dalam case yang ni, okey dia dah crack guys. Dalam case yang ni dia akan pakai default word list dia. Ada cases default word list tu tak cukup, kita perlu pakai yang ni, nampak ni, dia pakai word list yang ni. Kita perlu pakai word list yang lain lah. So dia dah dapat crack untuk admin password, Bob password, Gordon ABC 123. Yang ini dia punya password dia guys. Dia dah crack kan. Nice. Okey, sekiranya kita crack lagi sekali, dia kata no password hashes left to crack sebab dia dah crack. Dia dah simpan. John ni dia simpan password yang dia dah crack tu dalam satu database file port nama dia. So korang boleh try cari locate find name john.port. John.port. So dekat sini file port ni kat sini yang dia dah simpan database file-file yang dia dah crack. Okey, tak apa. Macam mana kita nak paparkan file yang dah di crack? Kita tambah show, option show. Kemudian dia akan list outkan senarai user dan hash yang dia telah crack guys. Nice. Okey, kita tukar DVWA security level kepada medium. SQL injection. Okey, kita tengok source code dia dulu. Dia dah buat sikit hardening, dia dah tambah ni escape string ni guys. So bila kita masukkan tanda tick single quote tu, dia akan escape. Bila dia escape, maksud dia kita tak dapat lah nak buat SQL injection tu sebab nak tutup tanda ni, tanda tick tu dia dah escape. Jadi SQL tak dapat nak execute sepenuhnya dengan sempurna. Okay, tak apa, kita try okay. Kita masukkan satu value. Okay, ni sama macam tadi. Tengok behavior dia, kenal pasti. Kita masukkan tanda tick guys. Okay, sama macam tadi keluar error, tapi kalau korang perasan dia dah escape. Dia ada tanda slash ni. So macam mana kita nak bypass ni guys? Okay, so macam mana kita nak dapatkan yang ini, bilangan kolom semasa ni, tanda ni dah tak boleh pakai dah ni guys. Dia dah escape dah tu. So apa yang kita boleh buat, dia ada beberapa cara lah. Kita boleh pakai unhex 27. 27 adalah hex value bagi tanda tick tu. Okay, submit. Okay, tak ada error. 2, tak ada error. Sama macam tadi, cuma beza tadi kita pakai tick,
Sekarang kita pakai unhack sebab tanda tick MySQL real escape string dia detect sebagai malicious character dan dia escape. Itu function dia lah. Okey, so sama. Maksud dia kita boleh follow injection yang sama macam dalam low level tadi. Cuma tanda single quote tu kita gantikan dengan unhex. Jadi korang boleh tengok, korang boleh tengok dekat lab guide ni guys. Sama macam tadi. Okey. Kita nak dapatkan senarai table dalam database semasa. Sama juga kita pakai syntax payload macam tadi, cuma kita ubah tanda tick tu saja, jadikan unhex 27. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan bilangan kolom dalam table users. Okey, table name users, submit. Dia kata unknown column users, padahal ada users ni. Kenapa? Okey, kita boleh tukar nama table tu kepada hex value. Users dalam hex adalah tanda yang ini guys. Kita boleh pakai Pentest Toolkit extension. Dan kita pergi pada decoder. Kita nak encode users kepada hex. Hex mana? Kepada hex. Kita encode. Nampak? Yang ini kita pakai. So users ni tadi 0x hex value bagi table users. So kita dapat senarai kolom. Okay, sama macam dalam level yang tadi, low level punya injection, kita nak dump data. Payload dia sama saja, kecuali beza dia yang ini tadi, tanda single quote tu. Okay guys, sekarang ni kita tukar security level dia kepada high. Klik pada SQL injection, view source code. Okay, by right dia dah ada strip slash ni dia check numeric ke tidak, adakah benda tu integer ataupun tidak. Jadi by right yang ini tak boleh nak inject guys. Kita boleh lah tengok behavior dia, 1, 2, 3 sama je macam tadi. Tapi nak inject memang tak dapat ni guys. Tak dapat. Ni kan, tak dapat. Okay guys, selesai untuk SQL injection challenge. Next adalah SQL injection blind. Okay. Jika benar cinta itu buta, butakah mataku? Okay guys, stay tuned. Okay guys, kita akan buat SQL injection blind exercise. Kita akan buat daripada low, medium dan high. So korang boleh tengok lab guide untuk dapatkan rujukan payload-payload yang akan kita gunakan. Macam biasa, kita tukar security level kepada low dulu. Lepas tu klik pada SQL injection blind. Okay, kita cuba tengok behavior application ni. Okay, sama macam tadi. Okay, kita tengok source code. Apa perubahan yang diorang dah buat? Okey, dia dah tambah tanda alias. Tanda alias ni dia akan tutup error MySQL. So, error tu tak keluar lah. Okey, kalau kita masukkan tanda tick, dia tak keluar error tu. Dia dah tutup. So, macam mana kita nak determine condition ni true ataupun false? Kita masukkan operator AND sama dengan 1. Kita create true condition. Ni true condition guys. 1 sama dengan 1 tu betul. Jadi, dia akan return true. Dia akan keluar result. Okey, kita create satu condition yang false. Okey, sepatutnya dia tak keluar result. Submit. Okey, so page ni adalah vulnerable terhadap SQL injection blind attack. Kita rujuk pada payload. Sekarang ni kita nak tengok. Okey, kita nak try kenal pasti nama database tu. Kalau kita pakai syntax biasa yang sebelum ni tak boleh sebab error dah tutup. Jadi dia tak akan keluar reflect error tu. So kita kena test guessing menggunakan blind payload. Jadi payload ni adalah untuk kenal pasti database semasa ni dia ada berapa banyak karakter. Okay. So korang boleh copy paste.
Okey, sekarang kita gunakan payload ni untuk kita kenal pasti. Nama database tu kita dah tahu dah, DVWA. Ada berapa banyak karakter. Okey, sekiranya condition ni, satu ni betul lah dia akan retrieve first name admin, surname admin, and. Dan condition yang kemudian ini betul, dia akan return true. Kalau tak betul, dia akan return false, kosong lah. Okey guys, kita cuba. Jadi dia lebih daripada satu, bukan satu. Dia punya length dia, dua pun bukan. Tiga pun bukan. Okey, 4. Okey, 4 dia return dia punya result. So, kita tahu length database semasa adalah 4. Yalah, nama database tu kan DVWA. Okey, kalau kita nak buat blind injection secara manual, dia agak tak praktikal guys. Kita gunakan manual teknik dalam blind injection ni untuk kenal pasti injection point saja. Lepas tu kita akan automate kan, sama ada kita boleh buat script kita sendiri atau kita pakai SQL map. Okey. Okey, sekarang ni kita nak capture request page ni dulu. So kita boleh pakai kita punya extension ni, penetration testing kit ni. Pergi pada proxy. Okey, yang ini tadi kan. Okey, so yang inilah dia. ID ni kita tukar kepada 1. Okey, kita copy dan kita create satu file yang mengandungi request page yang ni tadilah. HTTP request page yang ni tadi. Okey, ni file yang tadi yang kita dah capture menggunakan extension kit yang ni, penetration testing kit extension. Kita dah save dalam file blind.txt. File ni abang dah letak dekat desktop, so kita boleh tengok content dia. Yang ni lah request dia tadi. Jadi request ni kita boleh capture dengan macam-macam cara lah. Kita boleh capture menggunakan inspect element pun boleh, dengan interception proxies pun boleh, macam burp, apa-apa saja. Asalkan kita capture dia punya request guys. Sekarang ni kita akan gunakan SQL map. SQL map -r dan kita spesifikkan nama file yang kita capture tadi. Okey, dan kita tekan enter untuk kita runkan dia. Okey, tunggu sampai dia selesai. Okey, dia dapat detect. Dia kata DBMS yang dia check kemungkinan dalam MySQL. Dia kata nak tak kita skip ataupun perlu ke kita buat testing untuk payload lain. Tak perlulah, kita dah tahu dah dia memang MySQL. Okey, jadi yang dia nak increasekan level dia. Okey, kita biarkan. Okey, dia kata parameter ID is vulnerable. Do you want to keep testing the others if any? Tak perlulah, sebab parameter yang ada pun hanya ID dan submit. Submit ni dah tentu tak boleh inject. Jadi ID saja. Jadi tekan enter. So kita dah dapat payload dia yang ini. Kat sini dia kata dia boleh buat union query pun boleh buat, dan time based blind pun boleh buat. Sekarang ni kita nak dapatkan senarai database. Jadi kita tambah option -DBS. Okey, so dia dah list out kan senarai database yang ada dalam server ni lah, DVWA. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan senarai tables dalam database DVWA. So kita letak option -D, database adalah DVWA, dan kita type tables. Okey, so dia dah list out kan, ada dua tables, guestbook dengan users. Sekarang ni apa kita nak buat? Kita nak dump table user. So kita tambah -T users dan kita tambah option dump. Kat sini dia akan dump kan lah. Dia kata do you want to store the hashes to temporary file lah. Yang ni dia dah jumpa hash, dia akan store dalam satu temporary file untuk later kita nak buat password cracking. Okay, yang ini pun MySQL, SQL map dia ada option untuk auto crack lah. Kita tekan yes saja. Kita pakai default dictionary saja. Okay, yes. Dia tengah crack lah ni guys. Okay, tunggu sampai dia selesai. Okay, so yang inilah dia punya findings dia. Dia dah dump table users, admin,
password dia apa, dan dia dah crack kan. Okey. Macam mana dia crack? Berdasarkan pada dictionary list dia, guys. Kalau ada dalam dictionary list dia common password, dia mudah dia nak crack. Kalau tak ada, kita kena pakai dictionary list yang lebih besar. Ataupun kita boleh create kita punya dictionary table kita sendiri. Sekarang ni kita buat medium challenge pula. So kita pergi pada DVWA security, kita tukar dia punya level, security level kepada medium. Dan kita klik pada SQL injection blind. Okay, kita masukkan user ID 1, submit. Okay, kita capture request dia. Get. Mana tadi yang ni? Okay, proxy. Okay, yang ni yang baru, guys. Tengok, pastikan security, cookie security dia medium. Macam tadi juga, kita create satu text file. Letak nama blind medium. Okay. Okay, kita terus buat injection menggunakan SQL map lah, guys. SQL map -r. Okay, nama file blind medium. Okay, sebab kita attack IP yang sama, jadi session sebelum ni dia dah simpan tau. SQL map dah simpan. Jadi kita nak buat session baru. Kita tambah option flush sessions. Okay. Dan kita run kan. Flush session saja, guys, tak ada S. Okay, sorry. Yes. Okay, yes. Okay, kenapa dia kata tak boleh inject? Kita tengok balik blind medium kita. Memanglah dia tak ada parameter ni, guys. Okay, ni abang kesilapan abang. Okay, kita check balik proxy. Okay, yang ini, guys. Yang ini yang ada parameter. Okay, kita betulkan balik. Okay, kita tengok balik file kita tadi. Okay, yang ni yang ada parameter. Okay, CLEAR. Kita runkan lagi sekali. Tunggu sampai dia selesai. Cenderawasih burung kayangan, tuanku putih. Yes. Kilau keemasan, gelisah hamba, si gagah hutan terpandang seri manis wajahmu, Tuan. Okay. Okay, guys, dah selesai. Okay, sama macam tadi, kita boleh dapatkan senarai database DBS. Okey, dapatkan senarai tables dalam database DVWA. Okey. Tables. Okey, dapatkan senarai columns dalam table users. Okey, kita nak dump semua data daripada table users. Sama macam tadi, guys. Dia tengah crack. Okey. So, untuk blind SQL injection adalah lebih praktikal kalau kita menggunakan automated method. Kita hanya menggunakan manual teknik untuk kenal pasti injection point dia saja, guys. Okey. Selesai. Medium dah selesai. Sekarang ni kita try buat SQL map terhadap high level. Kita tukar dia punya security level kepada high. Pergi pada ni SQL injection blind, kita tengok view source. Okay. Yang ni dia dah check numeric. Memang tak boleh lah. Tapi tak apa, kita try juga. 1, 2, 3. Kita capture, ambil dia punya request dia tadi. Mana ni? 1, 2, 3. Okay, yang ini, guys. Okay. Create satu text file baru. Savekan dia sebagai blind high.
apa. Kita tengok content file blind high tadi tu. Okay, pastikan ada parameter. Okay, dan kita boleh cuba inject SQL map -r blind high. Okay, kita nak flush session. Kita tak nak pakai session tadi. Okay, tekan enter. Dia akan cuba buat. Okay, dia kata memang tak boleh nak inject guys. Kita boleh try increasekan risk dan level dia. Yang ni dia akan ambil masa yang lama lah, sebab dia akan buat extensive testing. Dia akan try buat injection dekat header apa tu semua. Tapi sebenarnya memang tak boleh inject pun, sebab dia dah check hanya numeric value saja yang boleh di-input pada parameter ID tadi tu. Okay guys, selesai untuk SQL injection blind attack. Blind SQL injection attack. Lepas ni kita akan tengok lab bagi file upload. Okay guys, korang boleh tunggulah sampai dia selesai. Okay. Aduhai cenderawasih, gerangan apa menimpa, hamba tertawan dengan kasih tinggi letaknya, tak sepadan baju di badan, tak seiring terbang di awan, tak senandung dondang biarpun sama rentaknya. Okay guys. Okay, dah selesai SQL injection. Kita akan buat file upload challenge. Kita akan buat low, medium dan high. Macam biasa, korang boleh tengok dalam lab guide. Abang dah sharekan payload-payload yang akan kita gunakan guys. Kita tukar DVWA security level kepada low. Submit. Klik pada file upload. Okay, macam biasa kita boleh tekan pada source code. View source. Apa yang kod ni buat, dia akan terus uploadkan file tersebut ke dalam server tanpa sebarang checking guys. Dia tak check dia punya extension, dia tak check dia punya type, dia tak check dia punya size. So dekat sini memang mudahlah kita boleh upload any file. Sekarang ni abang ada satu folder. Dalam ni abang ada beberapa file. Pertama file text file. Lepas tu file PNG, file gambar. Dan satu file PHP yang kita akan jalankan PHP command lah. Yang ini kod ni dia akan jalankan sistem command. Okay. So kita akan try upload satu persatu. File upload pertama sekali kita upload file PNG ni. By right mesti lepas lah. Okay, so dia kata successfully upload. Kita boleh try access. Okay, ni file yang kita upload tadi. Kemudian kita try uploadkan text file ni. Upload. Okay, pun sama, berjaya. Okay. Biasanya bila attacker ataupun pentester jumpa file upload yang vulnerable, dia akan uploadkan file yang boleh execute sistem command guys. Ikutlah, kalau language yang digunakan PHP, dia akan pakai PHP web shell. Kalau dia pakai ASP, dia akan pakai ASP web shell. Macam gitulah. So dalam case ni kita akan upload simple PHP shell. Okay, upload. Okay, done. Kita try access. Okay, kita dah boleh runkan sistem command. Nampak tu. Okay, metasploitable. So biasanya apa yang attacker akan buat, bila dia dapat runkan sistem command, dia akan try buat reverse shell connection. Lepas tu dia akan try escalatekan privilege untuk dapatkan root access. Macam-macam lah dia boleh buat guys kalau dia dapat sistem command ni. Okay, next kita akan try pakai shell, web shell, nama dia Pony Shell. Yang ni abang suka gunakan lah, dia lebih interaktif guys. So korang boleh klik dekat Hack Tools punya extension. Okay, dekat sini boleh cari PHP Shell. Web Shell lah yang ni, Pony Shell ni. So dekat sini korang boleh download lah. Yang ini dia. Okay, download dan savekan dia.
Abang dah download dan savekan. Dan abang bubuh nama shell.php. Kita upload file. Okey, berjaya. Ni PowerShell lah. Kita try access. Okey, dia nampak lebih interaktif guys. .php. So macam-macam lah attacker boleh buat bila dia boleh jalankan sistem command pada target server guys. Okey, nice. Okey, next abang akan share. Kita akan gunakan satu tool, web shell tool, PHP web shell tool, nama dia Weavly. Yang ini pun menarik guys. So kita buka terminal kita, kali WSL. Kita try type Weavly. Tengok ada ke tidak. Okey, ada guys. Kat sini dia bagilah dia punya contoh-contoh command yang kita boleh gunakan. Okey, sekarang ni kita akan create satu web shell menggunakan Weavly. So, command dia Weavly generate, masukkan password. Sebab dia nak connect dengan kita punya backdoor web shell ni, dia perlukan password. Ni salah satu protection dia lah. Dalam kes ni abang letaklah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan nama web shell kita back.php. Okey, generated. So, kalau kita tengok kat sini, yang inilah file yang telah di-generate. Dia dah out focus kit guys. So, apa yang kita akan buat? Kita akan uploadkan file Weavly tadi. Back.php, open, upload. Okey, kita dah berjaya upload file ni guys. Sekarang ni kita akan connect ke file backdoor kita ni tadi menggunakan Weavly. Okey, kita dapatkan URL dia dulu. Okey. Okey, yang ini file yang file Weavly kita tadi. Sekarang kita akan connect Weavly. Masukkan URL dan password kita tadi yang kita dah setkan. Okey, dia dah connect. Okey. Apa command yang ada? Korang boleh type help. Kat sini dia ada banyak command-command yang kita boleh gunakan guys. So sekarang ni abang nak try. Okey, kita nak dapatkan ni. ifconfig. Mana dia? Okey, enter. Sekejap guys Okey. Zap. Dia dah dapatkan maklumat IP address dia. Apa lagi kita boleh buat? Macam-macam guys. Okey, kita boleh buat brute force SQL database. Nak dapatkan sistem info. Okey, tak ada masalah. Kita just runkan saja sistem info. Semua dah keluar. Apa lagi yang kita nak buat? Nak download file daripada remote system. Nak clear log. Nak delete file. Nak copy file. Okay. Kita nak create reverse TCP connection. Yang ini kita nak audit PHP configuration file. Kita try tengok apa yang dia buat. Okey, yang ini. File upload enable. Open base deal unrestricted. Dia tolong check kan guys. Okey, kita boleh audit file system untuk kenal pasti weak permission. Okey. Yang ini maklumat info-info ni berguna sekiranya kita nak buat privilege escalation guys. Jadi apa lagi? Banyak ni guys. Jadi yang ini korang boleh try satu persatu. Play around. Macam-macam kita boleh buat. Okay, kita akan buat medium challenge pula. So, security level tukar kepada medium. Submit. File upload. Okay, medium. Kita tengok source code dia guys. Apa yang dia buat. Okay. Dia check upload type, file type, content type tu image JPEG. Sekiranya content type adalah image JPEG dan size file kurang daripada 10 MB baru lepas upload. Kalau tak, tak lepas. Yang ini pun sebenarnya kita masih lagi boleh bypass. Kita boleh intercept request tersebut dan kita tukar content type. Okay. Sebab dia tak buat checking terhadap extension guys. So kita cuba. Kita masukkan one.txt. Tengok lepas ke tidak upload. Your image was not uploaded. Dia kata tak lepas. Sebab dia check image type. PNG. Upload.
No file chosen. Tak lepas. Tiger.jpg. Okey, baru lepas. Sebab dia check content type. Okey. Kita akan intercept request tadi menggunakan Burp Suite. So, kita buka Burp Suite Chrome Embedded Browser. Kita pergi pada page DVWA. Okey. DVWA admin password. Okey. Security level kita tukar kepada medium. Okey, dah tukar. File upload. So sekarang ni kita try tiger.jpg tadi tu kita upload. Okey. Kita tengok dia punya request guys. Okey, yang ini. So file name tiger.jpg, content type image JPEG. Okey. Kita try upload. Okey, file PHP ni abang tukar lah sebab ni tadi kita dah upload. Kita letak nama to.php. Open. Upload. Your image was not uploaded. Kita tengok dia punya request. File name to.php. Dia tak buat checking terhadap extension ni. Dia buat checking pada content type ni saja guys. So, kita ambil content type JPEG tadi. Dan kita send request ni kepada repeater. Okey, ni kod PHP. Content type kita ubah jadikan JPEG. Kita send. Okey, dah ada response. Kita cuba tengok. Okey, file name to.php. To.php. Okey, successfully upload. Kita berjaya bypass guys. Kita try access. Okey, kita dapat. Okey, selesai. Kita ubah security level kepada high. Kita tengok source code dia. View source. Okey, so dia dah buat checking terhadap extension. Dia hanya allow JPEG file sahaja. Okey, kita test file selain daripada JPEG. Lepas ke tidak? Memang tak lepas guys. Okey, PHP tak lepas. File JPEG saja yang boleh. Okey, ada kes-kes yang rare. Kita boleh inject payload PHP dalam komen pada file gambar ni, JPEG ni contohnya. Tapi in order kita nak execute kan tu, dia tengok pada setting Apache tu guys. Dan sekarang ni memang tak common dan memang tak boleh nak buat macam gitulah. Melainkan ada certain condition yang sangat-sangat rare dan susahlah kita nak jumpa dalam real. Okey, kita akan tengok berkenaan dengan cross-site scripting. Ada 4 jenis cross-site scripting guys. Pertama, reflected cross-site scripting. Kedua, stored. Ketiga, DOM-based. Dan keempat adalah blind XSS. So, kalau korang tengok dalam slide ni, abang akan explain satu persatu dengan agak detail insya-Allah. Reflected cross-site scripting terjadi ketika data yang disubmit oleh user melalui HTTP request dipaparkan pada source web page tanpa sebarang validation. Okey, ni yang standard yang biasa lah. Jadi macam mana proses berlakunya? Pertama, attacker akan menghantar link page yang mengandungi payload XSS. Dia akan hantar kepada mangsa. Dan mangsa ni pula akan klik pada link berkenaan dan dibawa ke aplikasi yang telah diinjek dengan payload XSS. Ni tadi ni yang dua ni. Okey, kemudian page yang mengandungi cross-site scripting payload tadi akan dijalankan pada browser mangsa dekat sini guys. Dan attacker akan mendapat maklumat sensitif tertentu seperti cookies mangsa, session dan lain-lain hasil dari payload yang dijalankan oleh mangsa. Jadi kita faham cross-site scripting bukan server attack, dia adalah client attack. Okey. Apa impact reflected cross-site scripting? Attacker boleh menghantar link atau embedded payload JavaScript pada mangsa dan kemudian mangsa menjalankan kod tersebut pada browser mangsa. Ini membolehkan attacker mendapat maklumat sensitif mangsa seperti cookie, session dan lain-lain. Bagaimana kita nak menguji kerentanan reflected cross-site scripting ni? Setiap entry point haruslah diuji. Parameter pada URL query string, kita boleh test kat situ. URL file path dan certain cases kita boleh test pada HTTP headers. Okey,
Jenis yang kedua, stored cross-site scripting. Payload XSS disimpan dalam aplikasi web ataupun pangkalan data dan payload berkenaan akan dijalankan ketika pengguna mengunjungi ataupun mengakses halaman berkenaan. Dia sama macam reflected cross-site scripting, tapi stored cross-site scripting, payload yang di-inject oleh attacker akan disimpan dalam database. So, pertama, attacker akan memasukkan payload cross-site scripting pada pangkalan data melalui aplikasi web. Biasanya dalam ruangan guestbook, ruangan komen. Attacker akan cuba inject cross-site scripting punya payload dan dia akan disimpan dalam database. Okey, setiap kali pengguna, ni yang nombor 2 ni, setiap kali pengguna ataupun mangsa mengakses page pada aplikasi berkenaan, payload attacker akan dijalankan pada browser pengguna. Dan macam tadi juga, maklumat sensitif mangsa, cookie session dan lain-lain dihantar ke attacker. Malah attacker dapat menjalankan malicious command tertentu pada endpoint mangsa, bukan setakat nak curi cookies, nak curi session. Attacker boleh menjalankan pelbagai command macam keystroke logging. Dia boleh capture screenshot, boleh activatekan webcam dan capture webcam contohnya, dan banyak lagi lah. Payload ni abang mungkin akan share dalam siri yang lebih advance. Kita akan gunakan satu exploitation framework nama dia Beef. Yang tu menarik tu guys. Okey, apa impact stored cross-site scripting? Attacker boleh menghantar link ataupun embedded payload JavaScript pada mangsa dan kemudian mangsa menjalankan kod tersebut pada browser. Sama macam reflected tadi. Okey, macam mana kita nak uji kerentanan stored cross-site scripting ni? Sama juga. Setiap entry point yang harus diuji adalah ruangan comments, guestbook pada aplikasi, ruangan user profile dan juga pada HTTP headers. Ni uncommon lah. Okey, jenis yang ketiga, DOM cross-site scripting. Sebelum kita nak explain, sebelum abang nak explain apa itu DOM XSS, abang nak cerita sikit apa tu DOM. Okey, ketika web page di load dekat browser kita tu, browser akan menghasilkan satu objek model, nama dia document object model, DOM, pada page berkenaan. Dia akan pecahkan satu persatu. Kalau korang tengok kat sini, dia ada document, root element HTML, element, dia ada attribute. With the object model, JavaScript gets all the power it needs to create dynamic HTML. Jadi JavaScript boleh create dynamic punya HTML dengan dia change HTML elements, HTML attribute, DOM ni lah tadi, CSS, dan macam-macam dekat sini. So benda ni hacker boleh manipulate dan boleh try inject cross-site scripting punya payload. Okay, macam mana cross-site scripting, DOM based cross-site scripting ni berlaku? Okay, attacker akan menghantar link beserta payload DOM XSS kepada mangsa. Okay, jadi mangsa akan menekan URL berkenaan dan menghantar request ke aplikasi web. Okay, aplikasi web berkenaan menerima request tanpa memproses payload. Okay, DOM XSS dan menghantar respons kepada klien mangsa. Kod JavaScript dijalankan pada browser mangsa berserta dengan payload yang dihantar oleh attacker. Okay guys. DOM based XSS adalah disebabkan dari aplikasi yang mengandungi client-side JavaScript yang memproses data dari untrusted source. Nanti kita tengok source ni apa secara tidak selamat. Selalunya dengan menulis data pada potentially dangerous sink dalam DOM. Okey, ada dua istilah yang perlu kita faham, source dan sink. Payload dijalankan hasil dari pengubahan pada DOM. Tiada perubahan pada HTTP response. Web application ataupun server akan hantar response tu, kita tak ubah kat situ. Source adalah JavaScript property yang mengandungi data yang mana berpotensi untuk dikawal oleh attacker. Sebagai contoh, location search yang membaca input dari query string. Sink adalah function ataupun DOM object yang membenarkan kod JavaScript atau HTML dijalankan. Sebagai contoh, kod execution sink adalah eval. Ni function yang biasanya kalau kita buat source code auditing terhadap JavaScript, dia akan flag benda ni sebagai risk. Dan HTML sink adalah document body in HTML. Okey, ini antara source yang biasanya di-inject oleh attacker. So, document.url, document.referrer, location href, location.search, location hash, location path name.
Sync pula dia ada eval, set timeout, set interval, document write dan element inner HTML. Yang biasanya attacker guna payload-payload yang biasa adalah eval dan element inner HTML. Okey, yang ini adalah contoh vulnerable code bagi DOM based XSS. Jadi kalau korang tengok dekat kod sini, JavaScript ni diproses pada klien bukan pada server. Jadi payload dekat sini ni nanti, payload dekat 6 ni nanti, attacker akan inject dekat sini. Yang ini akan diproses pada klien browser sahaja, tidak diproses pada server. So payload itu tak sampai pada server dan kalau ada IDS ataupun IPS dia tak dapat nak detect attack ni. Tapi ada certain case dia boleh detect lah. Okay guys. Okay, kita buat demo sikit berkenaan dengan DOM based XSS. So sama macam tadi dalam slide tadi punya kod tu, kalau kita tengok dekat sini. Okay. So sekarang ni 6 sama dengan 1. So kod tadi dia akan evaluate 1 ni tadi dan dia akan jalankan apa-apa string, apa-apa operation. 1 campur 1 sama dengan 2. 8 darab 8. Okey, sama dengan 64. Kalau korang tengok, benda ni semua diproses dekat klien saja, tak melibatkan server guys. So dekat sini yang attacker akan inject JavaScript. Okey. Script alert. Zap. Okey, tak keluar apa-apa sebab apa? Kita dah memang dalam text script. Okey. So kita buang script. Kita just alert sahaja. Okey, nampak dia dah keluar pop-up. Yang ini DOM based XSS. Okey guys. Okey. Jenis yang keempat, blind XSS. Blind XSS ni dia hampir sama dengan stored XSS, di mana payload attacker disimpan dalam aplikasi web untuk diakses oleh pengguna lain. Attacker tak dapat melihat payload tersebut berjalan. Attacker akan menunggu sehingga mangsa mengakses page yang mengandungi payload tersebut. Maksud dia ada satu ruangan ni, contohnya user profile attacker dah attack, dia dah masukkan payload XSS, tapi attacker sendiri tak dapat nak akses page tu. Dia kena ada satu pengguna lain, pengguna yang spesifik. Pengguna spesifik tersebut yang akan buka dan akses page tu, baru payload tersebut dijalankan. Jadi kalau kita tengok dalam rajah ni, attacker akan membuat XSS injection melalui aplikasi web yang vulnerable. Payload XSS tu akan disimpan dalam DB. Okey. Pengguna pula akan mengakses page yang telah diinject oleh attacker pada aplikasi berkenaan. Jadi attacker masa dia inject tu dia tak nampak result dia, dan dia pun tak tahu bila payload tu akan di-execute. So dia akan simpan dalam ruangan tersebut, dalam database tersebut. Dia akan tunggu sehingga pengguna tertentu mengakses page tersebut. Bila pengguna tersebut mengakses page berkenaan, barulah payload attacker dijalankan. Dan kemungkinan callback kepada attacker akan dibuat. Okay guys. Apa possible entry point bagi blind XSS? Korang boleh check dekat review form, contact us page, feedback page, credit card payment details, user profile, user agent, comment box, password ataupun login form, chat applications. Okay, abang nak share dengan korang satu online tools yang biasanya bug bounty hunters gunakan untuk test cross-site scripting. Kita boleh gunakan, ni memang sesuai untuk kita gunakan bagi case blind cross-site scripting guys. Okey, jadi korang boleh buka web ni, kena register dulu. Okey, lepas tu yang inilah. Yang ini dia punya function-function dia. Ni payload-payload dia. Payload ni nanti kita akan inject dekat vulnerable page. Okey, dia ada banyak payload. Okay. So sekarang ini target kita, test php.vulnerable web. Okey, kita akan inject kita punya cross-site scripting payload kita dekat ruangan guestbook ni guys. So kita boleh copy, kita boleh ambil yang basic ni lah, cukup. Okey, kita paste. Dia akan point kepada sini, XSS Hunter ni. Okey, kita add message. Okey, sekarang ni, okey, dia dah execute dah ni. Kita tunggu saja. Tunggu sampai payload tersebut dijalankan. Dia ambil masa sikit guys.
Dia ada setting, korang boleh setkan dia hantar ke email korang tau. Kat sini. Maksud dia kalau payload tersebut dah dijalankan dan dia dah collect data yang kita nak, dia akan hantar email notification. Okay guys, kita dah dapat result hasil yang kita inject tadilah dekat page yang ini tadi. Test PHP Vulnerable Web Guestbook. Kita boleh klik pada view full report. Dia dah capture screenshot page yang kita inject tadi. Menarik ni guys. Dia bagi tahu vulnerable page kat mana. User IP address. Ini public IP address Abam. Selain tu dia capture victim user agent dan maklumat-maklumat lain lah. Kalau ada cookies ataupun session, dia akan paparkan dekat sini. Okay, nice. XSS Hunter ni sangat berguna guys untuk kita buat blind XSS testing. So korang boleh lah register kat sini, create account korang dan boleh testing. Tapi pastikan test pada target yang korang ada kebenaran sahaja. Jangan pandai-pandai nak buat pada target yang tak ada kebenaran. Salah di sisi undang-undang guys, ingat tu. Kita akan sambung buat DVWA challenge untuk cross-site scripting. Klik pada DVWA security, tukar kepada low level. Submit dan kita klik pada XSS reflected. Macam biasa korang boleh tengok source code dia. Dia tak buat sebarang escaping, tak buat sebarang sanitization. So kita boleh try inject. Macam biasa kita tengok dulu behavior application ni macam mana. So kita inputkan apa-apa string. So dia akan echo balik string yang kita masukkan. Kita try HTML injection. Maksud dia kita masukkan HTML code. Tengok dia execute ke tidak. Dia render ke tidak. Okay. So dia render. Dan akhir sekali kita boleh masukkan payload cross-site scripting kita guys. Macam biasa, korang boleh tengok payload dekat lab guide. Yang ini korang boleh download dekat GitHub Abam. Abam dah sharekan link dalam ruangan description. Okay, mana ni? Okay, yang ini. Okay guys. Okay, kita submit. Zap, dia dah keluar alert pop up. So boleh inject cross-site scripting. Simple as that. Kita tukar security level kepada medium. Reflected. Okay, kita tengok source code. Apa yang dia dah buat. Okay, dia check sekiranya ada string ni, script ni, dia akan kosongkan. So kita tak boleh execute string script ni. Okay. Okay, kita try. Zap. Okay, dia dah buang tanda script tu. Perkataan script tu dia dah buang. So apa yang kita boleh buat, kita just tukar saja huruf besar, huruf kecil. Yang ini kita boleh tukar huruf besar. Try. Okay, kita dapat bypass guys. Tukar dia punya level kepada high. Submit. Reflected. Kita tengok source code dia. Okay, dia dah pakai HTML special characters. By right, kita tak boleh nak inject lah guys. Okay. Nice. Kita pergi pada cross-site scripting start pula. Dia sama je macam tadi. Bezanya yang tadi reflected tak disimpan dalam database. Stored pula dia disimpan dalam database. Okey. Kita boleh test. Gmail. Message 1, 2, 3, 4. Dia akan keluar kat sini. Dia akan reflect kat sini. Pastikan kita tukar security level kepada low dulu. Rujuk pada lab guide. Okey, kita try inject. Gmail. Dekat message ni kita masukkan payload kita. Sign guestbook. Okey, dia dah execute. Okey. Okey, untuk XSS start bagi medium dan high korang boleh cuba buat sendiri. Dan kalau tak berjaya boleh tanya Abam dalam ruangan komen. Okey guys, dah habis dah, settle lah walkthrough untuk DVWA.
daripada brute force sampai ke XSS stored. Okey, selesai. Ingat guys, korang hanya boleh test dekat control environment yang korang kawal dalam VM korang sendiri, ataupun pada target yang korang dah dapat kebenaran. Memang korang kena diminta untuk buat pen test. Jangan kita nak cuba pada target luar yang kita tak ada kebenaran. Benda ni salah guys. Bahaya. Kalau kantoi guys, kalau kantoi kan, silat-silat boleh pergi ke Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face, plenty of room in the Hotel California, any time of year you could find us here. Okay. Alhamdulillah, selesai sudah DVWA walkthrough part 3. Yang ini dah settle guys, finale, dah habis dah. Kita agak panjang guys. Kita buat SQL injection, blind SQL injection, file upload, dan kita buat juga cross-site scripting. Jadi abang harap korang gunakan teknik-teknik dan tips yang abang share dalam ni untuk tujuan yang betul, untuk kemajuan kerjaya, untuk tujuan akademik. Jangan korang gunakan untuk target yang bukan milik korang, yang tanpa kebenaran. Bahaya guys. Salah di sisi undang-undang. Jadi lepas ni insya-Allah abang akan buat satu playlist baru, Web Hacksaw 102. Dalam tu abang akan ceritakan berkenaan dengan penetration testing, metodologi, scope dalam penetration testing, macam mana kita nak buat reporting, dan kita akan buat satu walkthrough, live walkthrough macam mana kita nak buat proses pen test daripada mula sampai habis. Kita akan follow metodologi one by one insya-Allah guys. Dan akhirnya kita akan share, abang akan share satu lagi drill. Dia macam DVWA juga tapi yang lain, yang lebih realistik. Okey guys, terima kasih guys. Sebelum abang akhiri video ni, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe guys. Nice. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying this is my message to you. Okay guys, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Stay safe.